Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sekalian sihat walafiat. Saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada jam 12.30 tengah hari tadi di Istana Negara. Dalam sesi menghadap tersebut, saya telah menyerahkan warkah peletakan jawatan saya sebagai Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan disebabkan saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini bermakna saya dan seluruh ahli jemaah menteri telah meletakkan jawatan. Walaupun saya pada awalnya mencadangkan supaya keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ditentukan di Parlimen, namun 15 ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan pada saya dan cadangan kerjasama rentas parti yang saya kemukakan telah ditolak oleh parti-parti pembangkang. Jelaslah saya telah kehilangan sokongan majoriti. Jadi tak perlulah lagi keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ini ditentukan di Parlimen. Maka pada hari ini saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh ahli jemaah menteri sebagaimana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan menyebut, dan ini saya petik, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Ini kehendak dalam perlembagaan dan saya mesti patuh. Rayuan ikhlas daripada jutaan rakyat Malaysia agar saya meneruskan tugas saya dan jangan meletak jawatan saya dengar. Namun rayuan ini tidak dapat saya sambut kerana saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tindakan saya ini adalah selaras dengan sumpah jawatan saya untuk sentiasa menjunjung, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Saya telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk nak menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional setidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik, program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Tetapi saudara-saudari sekalian, ikhtiar ini tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu episod dalam sejarah perjuangan politik saya. 6 tahun yang lalu saya dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB. Saya berjuang dan saya juga berkorban. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat martabat perjuangan saya
sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Alhamdulillah. Namun telah ditakdirkan, saudara-saudari, pada hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi ini. Sesungguhnya jawatan yang telah saya pikul ini bukanlah suatu kemegahan. Ini datang dengan suatu bebanan tanggungjawab yang amat berat. Saya memimpin negara, saudara-saudari tahu pun, dalam keadaan krisis kesihatan dan ekonomi yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita dan dunia sebelum ini. Dan pada masa yang sama saya terus digugat dari segi politik. Saya boleh mengambil jalan mudah dengan saya mengorbankan prinsip saya untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Tetapi saudara-saudari sekalian, itu bukan pilihan saya. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat. Saya sekali-kali tidak akan mengganggu kebebasan badan kehakiman, apalagi membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk terus kekal berkuasa. Saudara yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon keampunan daripada saudara dan saudari atas segala kehilafan dan kelemahan saya sepanjang saya menjadi Perdana Menteri. Saya dan rakan-rakan jemaah menteri yang telah cuba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan saudara dan saudari sekalian dalam tempoh krisis yang masih kita hadapi pada masa ini. Namun sebagai manusia seperti biasa pastinya ada salah dan ada juga silap di sana sini. Jadi saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya berharap kerajaan baru nanti akan dapat dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara kita ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh 2 bulan ke hadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober, insya-Allah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas. Segala perancangan yang telah pun digariskan dalam pelan pemulihan negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Jangan bimbang, saudara-saudara sekalian, Kabinet saya telah pun menempah lebih 87 juta dos vaksin untuk penduduk negara ini yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 4.36 bilion ringgit. Ini satu peruntukan yang amat besar. Dan jumlah ini adalah lebih daripada mencukupi untuk